Untuk menjadi kuasa besar nombor satu dunia, China mesti belajar dari Malaysia. Ayat ini, yang dipetik dari sebuah buku tulisan seorang wartawan terkenal China, telah menggoncang bukan sahaja masyarakat China, tetapi juga pandangan seorang sarjana barat yang selama ini berpegang teguh pada pandangan peradaban yang berpusatkan China. Buku itu tidak menunjuk kepada teknologi atau sumber daya Malaysia, tetapi kepada semangat perpaduan di mana rakyat bergerak terlebih dahulu dalam menghadapi krisis negara. Sarjana itu, yang sebelum ini memandang tinggi China dan menganggap Malaysia hanyalah subjek kajian pinggiran, mula menyelami Malaysia secara mendalam untuk mengesahkan kebenaran dakwaan ini. Dan dia menemui satu pilihan luar biasa yang telah diulang oleh Malaysia selama lebih 100 tahun. Mengapakah Malaysia menjadi sebuah negara yang sama sekali berbeza apabila berhadapan dengan krisis? Mari kita saksikan detik penentu di mana teori peradaban seorang sarjana barat runtuh di sebuah forum persidangan antarabangsa. Di mana sahaja Anda mendengar ini, jangan lupa untuk melanggan dan suka. Hello, saya Edward Miller. Sudah 17 tahun saya mengkaji peradaban Asia di London School of Economics. Hari ini, saya berdiri di Dewan Seminar Tingkat 2 Pusat Convention Antarabangsa Geneva. Tajuk sesi ini ialah kajian perbandingan tindak balas krisis di negara-negara Asia. Pengerusi sesi, seorang ahli sosiologi Prancis bernama Jean-Pierre, selesai dengan ucapan pembukaannya dan memanggil pembentang pertama, Profesor Richard Kim dari University Columbia, Amerika Syarikat. Richard Kim menghabiskan 30 menit menerangkan sistem pengurusan krisis China semasa zaman lompatan jauh ke hadapan. Beberapa kali, kelihatan para hadirin menganggukkan kepala tanda faham. Pembentang kedua ialah Profesor Tanaka Hiroshi dari University Waseda, Jepun. Tanaka Hiroshi menganalisis cara sistem birokrasi kerajaan Jepun berfungsi semasa gempa bumi besar Kobe pada tahun 1995. Para hadirin sibuk mencatat nota atau menaip sesuatu di tablet mereka. Jean-Pierre membuka sesi soal jawab dan 3 orang mengangkat tangan. Semua soalan adalah mengenai institusi dan struktur. Kemudian, tiba giliran saya. Saya berjalan ke podium dan membuka komputer riba saya. Terdapat 18 slide kesemuanya. Slide pertama memaparkan peta Asia Timur. China, Jepun, dan sebuah negara ketiga, Malaysia, ditandakan dengan warna yang berbeza. Saya berdiri di hadapan mikrofon. Hari ini, saya ingin membicarakan sebuah negara yang seringkali terpinggir dalam perbincangan mengenai peradaban Asia. Sambil berkata begitu, saya menukar slide. Peta semenanjung Malaysia dan Borneo dipaparkan dengan jelas. Suasana di dalam dewan terasa sedikit berubah. Beberapa orang kelihatan bingung, dan ada yang berbisik kepada orang di sebelah mereka. Saya sedar pada ketika itu betapa asingnya pilihan saya untuk membicarakan Malaysia di forum ini. Jean-Pierre membetulkan cermin matanya dan memandang saya. Wajahnya kelihatan neutral, tetapi matanya menunjukkan rasa hairan. Richard Kim menyilangkan tangannya dengan dahi yang berkerut. Tanaka Hiroshi meletakkan tabletnya dan mula menatap saya. Malaysia adalah sebuah negara dengan populasi 33 juta orang. Sehingga pertengahan abad ke-20, ia adalah salah sebuah negara membangun di dunia. Saya menyambung kata-kata saya dengan perlahan. Slide itu kini memaparkan gambar hitam putih Kuala Lumpur pada tahun 1960-an. Bangunan-bangunan usang, jalan-jalan yang tidak berturap, dan orang ramai berjalan di celah-celahnya. Suasana di dewan menjadi semakin janggal. Beberapa orang menutup komputer riba mereka, dan ada yang memeriksa jam tangan. Pada ketika itulah, seseorang di barisan belakang, di sudut paling jauh, bergerak. Perlahan-lahan dia mengangkat kepalanya dan memandang tepat ke arah saya. Ia adalah Victor Heinz, Profesor Emeritus dari University Heidelberg, Jerman. Seorang pakar dalam teori sosial strukturalisme, dan bekas penyelia PhD saya. Heinz berusia pertengahan 70 kotaan. Dia memakai sut kelabu dengan tali leher kupu-kupu hitam. Matanya tajam, dan ada senyuman sinis yang samar di bibirnya. Saya kenal riak wajah itu. Ia bukan rasa ingin tahu. Ia adalah sindiran. 15 tahun yang lalu, Heinz pernah memberitahu saya, dalam kajian Asia, selain China dan Jepun, yang lain hanyalah pemboleh hubah. Dia mengatakan Malaysia hanyalah zon penampan yang tersepit di antara dua peradaban besar itu. Saya tidak dapat membantahnya ketika itu. Saya tidak mempunyai bukti. Tetapi sekarang, keadaannya berbeza. Saya beralih ke slide seterusnya. Satu soalan ringkas muncul di skrin. Apabila negara menghadapi krisis,
Siapa yang bergerak dahulu? Di bawahnya terdapat 3 pilihan. Kerajaan, korporat, rakyat. Bagaimana Anda akan menjawab soalan ini? Saya bertanya. Dewan menjadi senyap. Beberapa orang mencondongkan badan ke hadapan. Jean-Pierre mengambil pen dan mula menulis sesuatu. Richard Kim menunjuk kepada China. Tanaka Hiroshi menunjuk kepada Jepun. Semua orang menjawab, kerajaan. Saya menukar slide sekali lagi. Bendera Malaysia, jalur gemilang muncul. Tetapi Malaysia berbeza. Dewan mula berbisik-bisik. Seseorang ketawa kecil, sukar untuk membezakan sama ada ia adalah ejekan atau rasa terkejut. Saya mengabaikan bunyi itu dan terus bercakap. Di negara ini, rakyat yang bergerak dahulu, lebih cepat daripada kerajaan, lebih cepat daripada korporat. Dari barisan belakang, satu suara perlahan kedengaran. Dalam bahasa Jerman, tidak realistik. Ia adalah suara Heinz. Saya memandangnya tepat. Heinz juga menatap saya. Jari jemarinya mula mengetuk perlahan pada tempat letak tangan kerusinya. Iramanya teratur dan perlahan. Saya mengalihkan pandangan saya kembali kepada hadirin. Apa yang akan saya tunjukkan hari ini bukanlah teori, bukan juga data. Saya menukar slide. Skrin menjadi hitam, dan hanya satu perkataan putih muncul. Sejarah. Saya akan menunjukkan kepada Anda sejarah. Sejarah yang berulang. Jean-Pierre meletakkan pennya. Richard Kim memiringkan kepalanya. Tanaka Hiroshi melepaskan tangan yang bersilang dan mencondongkan badan ke hadapan. Mata 203 orang hadirin kini tertumpu kepada saya. Hanya Heinz yang tidak bergerak. Saya memandangnya sekali lagi. Heinz masih bersandar di kerusinya dengan tangan bersilang. Tiada emosi terpapar di wajahnya. Tetapi saya tahu apa yang sedang difikirkannya. Tanpa struktur, tiada tindakan. Tanpa institusi, tiada ketentraman. Itulah teori Heinz. Teras hujahnya selama 30 tahun. Logik bahawa negara adalah sebuah sistem dan rakyat hanyalah komponen dalam sistem itu. Saya juga telah diajar begitu. Saya juga pernah mempercayainya. Tetapi Malaysia berbeza. Saya beralih ke slide seterusnya. Hanya 1 tahun terpapar di skrin. 1909. Saya mendekatkan mulut saya ke mikrofon dan bercakap perlahan. Kisah negara ini bermula lebih seabad yang lalu. Bisikan kedengaran dari Dewan. Beberapa orang mula mencatat nota. Jean-Pierre mengangguk sambil memerhatikan saya. Saya membiarkan slide itu dan terus bercakap. Pada tahun 1909, negara ini menghadapi krisis. Satu wabak tahun yang dahsyat melanda Kedah. Pihak berkuasa kolonial British tidak mempunyai sumber yang mencukupi untuk menanganinya. Richard Kim mengangkat tangannya. Jean-Pierre memberinya kebenaran. Jadi, apakah dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan? Saya menggelengkan kepala. Kerajaan hampir tidak melakukan apa-apa yang berkesan. Dewan menjadi senyap. Saya beralih ke slide seterusnya. Gambar keratan akhbar dari tahun 1909 muncul. Tulisan Jawi dan Rumi lama. Rakyat bergerak. Dengan sendirinya. Pada ketika itu, Heinz bangun dari tempat duduknya. Perlahan-lahan, tanpa sebarang bunyi, dia membutangkan jaket sutnya, membetulkan cermin matanya, dan mula berjalan ke arah podium. Jean-Pierre kelihatan bingung dan memandang Heinz. Profesor Heinz, sesi soal jawab akan. Sebelum Jean-Pierre dapat menghabiskan ayatnya, Heinz mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Heinz tiba betul-betul di hadapan podium. Semua mata di dewan tertumpu kepada kami berdua. Saya menarik nafas dan berhadapan dengan Heinz. Heinz menatap saya selama beberapa saat. Pandangannya dingin. Ada senyuman di bibirnya, tetapi ia adalah senyuman tanpa kemesraan. Dia perlahan-lahan membuka mulutnya. Edward. Heinz menyebut nama saya. Suaranya rendah dan tegas. Dewan menahan nafas. Saya meletakkan mikrofon dan memandang tepat ke arah Heinz. Sudah 15 tahun, Profesor, saya berkata dahulu. Heinz mengangguk. Kemudian, dia perlahan-lahan berpaling menghadap hadirin. Pergerakannya lambat dan berhati-hati. Berdiri di hadapan podium, dia mula bercakap tanpa mikrofon. Suaranya rendah, tetapi cukup jelas. Budak pintar, Edward. Kata-kata itu memenuhi dewan. Bisikan kecil kedengaran dari hadirin. Saya tetap berdiri di podium, memandang Heinz. Jantung saya berdegup kencang. Heinz meneliti saya dari atas ke bawah, kemudian perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Akademia sepatutnya dijelaskan dengan struktur, bukan dengan emosi. Pada ketika itu, suasana di dewan berubah. Beberapa orang mengangguk setuju. Richard Kim menyilangkan tangannya dan memerhatikan Heinz.
manakala Tanaka Hiroshi meletakkan pennya. Jean-Pierre cuba menghidupkan mikrofon, tetapi Heinz memberi isyarat tangan untuk menghentikannya. Saya berdiri di situ, berhadapan dengan Heinz. Mulut saya terasa kering, telapak tangan saya berpeluh, tetapi saya tidak mengalihkan pandangan saya. Heinz mengeluarkan bekas cermin mata dari poket sutnya. Perlahan-lahan dia mula membersihkan cermin matanya. Saya kenal tabiat itu. Ia berlaku 15 tahun yang lalu semasa peperiksaan akhir PhD saya. Saya menulis tesis mengenai sistem Ufti dinasti Ming Cina. 240 muka surat. Heinz membaca tesis saya dan berkata, strukturnya tidak kelihatan, terlalu banyak emosi. Pada hari itu, saya menerima 3 arahan pembetulan. Saya terpaksa menulis semula separuh daripada tesis saya. Heinz memakai semula cermin matanya. Dia berjalan ke arah hadirin sambil membuka mulut. Tuan-tuan dan puan-puan, suara Heinz memenuhi dewan. Walaupun tanpa mikrofon, suaranya cukup kuat. Dia berjalan perlahan, sambil memandang sekeliling dewan. Apa yang kita lihat tadi adalah satu cadangan yang menarik, tetapi sukar untuk dianggap sebagai analisis akademik. Beberapa orang di dewan mengangguk. Heinz berhenti berjalan dan memandang saya semula. Pandangannya dingin dan tajam. Edward adalah anak murid saya. Kenyataan itu membuatkan dewan menjadi riuh. Bisikan kedengaran. Jean-Pierre membesarkan matanya, dan Richard Kim memiringkan kepalanya. Tanaka Hiroshi meletakkan tabletnya dan memerhatikan Heinz. Saya sudah menjangkakan saat ini bahwa Heinz akan mendedahkan hubungan kami. Saya menyelianya selama 3 tahun, dari 2006 hingga 2009. Dia adalah pelajar yang cemerlang, teliti dan logik. Heinz menyambung kata-katanya dengan perlahan. Saya tahu apa yang coba dilakukannya. Dia berpura-pura memuji saya sambil bersiap sedia untuk menyerang pembentangan saya. Tetapi hari ini, dia bukan lagi Edward yang saya kenal. Heinz menunjuk ke skrin. Peta Malaysia masih terpapar di sana. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, membincangkan tindak balas krisis negara dengan hanya mengemukakan anekdot sejarah bukanlah akademik. Dewan menjadi senyap. Semua orang memandang silih berganti antara Heinz dan saya. Saya menggenggam penumbuk saya dengan kuat. Kuku saya menekan ke telapak tangan. Heinz melangkah beberapa tapak lagi ke arah podium. Lihatlah negara yang dipanggil Malaysia ini, kata Heinz kepada hadirin. Suaranya tenang tetapi kuat. Penuh keyakinan. Populasi 33 juta, KDNK di tangga ke-30 teratas dunia, tetapi sejarah demokrasinya tidak sampai 70 tahun. Seseorang di dewan membuka komputer riba. Bunyi papan kekunci kedengaran. Heinz tidak berhenti. Sistem kedaulatan undang-undangnya masih tidak stabil. Indeks persepsi rasuahnya berada di kedudukan rendah di kalangan negara maju. Heinz menunjuk ke skrin dengan jarinya. Ini adalah negara dengan institusi yang lemah. Strukturnya rapuh. Itulah sebabnya rakyatnya bergantung pada emosi. Kata-kata itu menusuk hati saya. Bergantung pada emosi. Heinz selalu berkata begitu. Semakin lemah institusi sesebuah negara, semakin tidak rasional dan tidak sistematik rakyatnya. Saya menerima kata-kata itu tanpa soal 15 tahun yang lalu. Tetapi sekarang keadaannya berbeza. Heinz tiba betul-betul di hadapan podium. Dia memandang tepat ke arah saya. Edward, kamu belajar strukturalisme. Negara adalah sistem, institusi yang menggerakkan rakyat. Suara Heinz menjadi lebih rendah, tetapi lebih kuat. Tetapi apa yang kamu tunjukkan hari ini? Rakyat bergerak dahulu? Itu romantisisme, bukan akademik. Saya dapat melihat orang mengangguk di dewan. Richard Kim juga kelihatan setuju. Tanaka Hiroshi sedang mencatat sesuatu. Saya merasakan tekak saya tersekat. Profesor, saya mengambil mikrofon. Saya cuba untuk tidak membiarkan suara saya bergetar. Heinz memandang saya. Dewan juga menjadi senyap. Saya ingin bertanya satu soalan. Heinz tidak menjawab. Dia hanya menatap saya. Dengan tangan bersilang, saya menarik nafas perlahan dan berkata, Anda mengatakan jika institusi lemah, rakyat tidak akan dapat bergerak. Heinz mengangguk. Kalau begitu, bagaimana Anda menjelaskan apa yang berlaku di Kedah pada tahun 1909? Dewan menjadi senyap. Wajah Heinz menjadi tegang. Saya terus bercakap. Pada masa itu, kedaulatan negara pun tidak utuh. Pentadbiran berada di bawah penasihat British. Kerajaan negeri tidak mempunyai keupayaan untuk menangani wabak itu. Heinz diam membisu. Saya meninggikan suara saya. Tetapi, rakyat bergerak. Mereka memulakan kutipan derma sendiri. Mengumpul dana untuk membeli ubat-ubatan dan makanan.
membina pusat kuarantin sementara. Dewan mula berbisik-bisik. Seseorang mengangkat tangan. Dari Universiti Sorbonne, Perancis. Jean-Pierre memberinya kebenaran. Adakah kerajaan yang menggerakkan rakyat? Saya menggelengkan kepala. Tidak. Malah, kerajaan pada mulanya ragu-ragu. Inisiatif ini dimulakan oleh pemimpin masyarakat tempatan. Heinz mencemu, ketawa yang singkat dan tajam. Itu situasi yang istimewa, Edward. Krisis kemanusiaan yang teruk di ambang zaman moden. Kamu tidak boleh membuat generalisasi daripada kes terpencil. Saya membuka komputer riba saya. Saya menukar slide. Skrin baru muncul, satu soalan ringkas. Jika pengecualian berulang, apakah maknanya? Dewan menjadi riuh. Wajah Heinz berubah. Dahinya berkerut. Saya menyambung kata-kata saya. Ia bukan hanya berlaku pada tahun 1909. Perkara yang sama terus berlaku di negara ini. Slide bertukar. Satu lagi tahun muncul. 1998. Saya berkata perlahan. Pada tahun 1998, Malaysia sekali lagi menghadapi krisis kewangan yang teruk. Krisis kewangan Asia. Dewan menumpukan perhatian. Richard Kim mencondongkan badan ke hadapan. Tanaka Hiroshi berhenti mencatat dan memandang saya. Sekali lagi, rakyat bergerak dahulu sebelum kerajaan. Heinz membuka mulut. Itu adalah kempen yang diterajui oleh kerajaan. Ia dianjurkan oleh negara. Saya menggelengkan kepala. Sebelum kempen rasmi dilancarkan, rakyat sudah pun bergerak secara sukarela. Jean-Pierre mencelah. Profesor Miller, adakah Anda mempunyai bukti yang konkret? Saya menukar slide. Keratan Akbar dari tahun 1998 muncul. Tarikhnya dicetak dengan jelas. Kerajaan melancarkan tabung ekonomi negara pada bulan Julai. Tetapi kutipan derma di peringkat komuniti, di masjid, kuil, dan gereja sudah bermula sejak bulan Mei. Riak terkejut kelihatan di wajah para hadirin. Heinz melepaskan tangan yang bersilang dan membetulkan cermin matanya. Saya terus bercakap. Di surau, di Tokong, secara pribadi, orang ramai mula menderma wang. Tiada organisasi, tiada arahan. Heinz mengangkat tangannya. Tetapi itu masih berlaku dalam kerangka kerajaan. Rakyat bertindak balas dalam persekitaran yang dicipta oleh institusi. Saya memandang tepat ke arah Heinz. Kalau begitu, Profesor, di negara yang institusinya lemah, bagaimana mungkin jutaan orang boleh bergerak? Keheningan melanda. 5 saat. 10 saat. Heinz tidak menjawab. Dia diam membisu, menatap saya. Wajahnya tegang. Saya menukar slide sekali lagi. Satu angka besar muncul. RM100 juta. Di bawahnya, tulisan kecil, jumlah kutipan derma tabung ekonomi negara dalam beberapa bulan pertama. Lebih RM100 juta, Profesor. Di negara yang institusinya lemah, bagaimana ini mungkin? Dewan menahan nafas. Heinz masih berdiri di situ. Tangannya kelihatan sedikit menggeletar. Saya berkata buat kali terakhir, 1909-2008, terdapat jurang masa selama 89 tahun. Tetapi perkara yang sama berlaku. Jean-Pierre mengambil pennya. Richard Kim memiringkan kepalanya. Tanaka Hiroshi mula mencari sesuatu di internet. Seluruh dewan menjadi riuh. Heinz masih berdiri di hadapan podium, tidak bergerak. Dia sedang memandang saya. Sama seperti semasa peperiksaan PhD saya 15 tahun lalu. Tetapi kali ini, keadaannya berbeza. Keyakinan di matanya mula goyah. Saya menutup komputer riba saya dan berkata dengan senyap, biar saya tunjukkan bukti seterusnya. Saya menarik nafas seketika dan memandang sekeliling dewan. 203 orang sedang memerhatikan saya. Heinz masih berdiri di hadapan podium dengan tangan bersilang, menatap saya. Wajahnya masih tegang, bibirnya terkatup rapat, dan otot rahangnya bergetar halus. Jean-Pierre sedang mencatat sesuatu dengan pen, manakala Richard Kim dan Tanaka Hiroshi mencondongkan badan ke hadapan. Saya membuka semula komputer riba saya. Jari saya sedikit menggeletar. Jantung saya berdegup kencang. Tetapi saya berusaha agar suara saya tidak goyah. Sebelum saya menunjukkan bukti, izinkan saya memperkenalkan sebuah buku. Slide bertukar. Muka depan sebuah buku muncul. Latar belakang merah dengan tulisan kuning. Tajuk dalam bahasa Cina terpapar dengan jelas. Dan di bawahnya, terjemahan dalam bahasa Inggris yang lebih kecil. Di mana naga tersilap langkah. Pelajaran dari Harimau Asia. Nama pengarang tertera di bawahnya, Zhang Haoming, seorang wartawan terkenal Cina. Dewan mula berbisik-bisik. Beberapa orang seolah-olah mengenali nama itu. Richard Kim mengangguk.
dan seorang penyelidik Cina yang duduk di barisan hadapan menggumamkan sesuatu. Tanaka Hiroshi segera membuka tabletnya dan mula membuat carian. Saya menyambung kata-kata saya dengan perlahan. Buku ini diterbitkan pada tahun 2005. Ia menganalisis apa yang perlu dipelajari oleh Cina untuk menjadi kuasa besar nomor 1 dunia. Heinz mendengus. Bunyi yang singkat dan tajam. Dia mengangkat tangannya untuk membetulkan cermin matanya dan menggelengkan kepala. Saya memandangnya. Dengan riak wajah mengejek, Heinz berkata, "Kamu memetik buku populer yang ditulis oleh seorang wartawan di persidangan akademik Edward?" Beberapa orang di dewan ketawa. Ketawa kecil, tetapi jelas. Terutamanya bunyi ketawa dari barisan belakang lebih kuat. Seketika, saya merasakan muka saya menjadi panas. Tetapi saya tetap tenang. Saya menjawab dengan tenang. Zhang Haoming adalah seorang wartawan pakar yang telah membuat liputan ekonomi Asia Timur selama lebih 20 tahun. Buku ini adalah buku terlaris di Cina. Lebih 1 juta naskah terjual semasa diterbitkan. Senyuman Heinz pudar. Dahinya berkerut. Saya menukar slide. Isi kandungan buku itu muncul. Ia terbahagi kepada beberapa bab, tetapi saya menunjuk ke salah satu bab dengan penunjuk laser. Bab yang membandingkan pandangan korporat amat menarik. Dewan menjadi senyap. Bisikan berhenti. Semua orang menatap skrin. Saya beralih ke slide seterusnya. Satu perenggan dari buku itu dipaparkan dengan jelas. Teks asal dalam bahasa Cina dan terjemahannya dalam bahasa Inggris ditunjukkan bersama. Saya mula membaca dengan perlahan dan jelas. Orang Cina melihat tujuan kewujudan sesebuah syarikat adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Keheningan melanda. Selepas kira-kira 5 saat, seseorang di tengah dewan kelihatan menganggukkan kepala. Saya terus membaca tanpa berhenti. Orang Jepun melihatnya sebagai pengeluaran produk berkualiti tinggi. Tanaka Hiroshi mengambil pennya. Dia mula menulis sesuatu. Jean-Pierre juga mula mencatat nota. Mata semua hadirin tertumpu pada skrin. Saya membaca ayat terakhir. Ayat yang membawa saya sejauh ini. Tetapi orang Malaysia melihat pembangunan negara dan masyarakat sebagai tujuan kewujudan syarikat. Syarikat dianggap sebagai alat untuk pembangunan negara. Dewan menjadi riuh. Seseorang menggumam perlahan. Riak wajah tidak percaya kelihatan. Seorang penyelidik Perancis di barisan hadapan berbisik sesuatu kepada orang di sebelahnya. Richard Kim mengambil pen dan mula menulis sesuatu sambil menatap skrin. Saya tidak melepaskan saat itu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan sekadar pendapat seorang wartawan. Suara saya memenuhi dewan. Bisikan semakin reda. Ini adalah hasil liputan lapangan selama 20 tahun. Analisis berdasarkan temu bual dengan beratus-ratus usahawan. Heinz mengangkat tangannya. Wajahnya memerah. Itu hanyalah tafsiran ideologi. Suara Heinz memenuhi dewan. Dia melangkah setapak lagi ke arah podium. Jarak antara kami kurang dari 3 meter. Syarikat adalah organisasi yang mencari keuntungan. Pembangunan negara adalah hasil sampingan, bukan matlamat. Saya menggelengkan kepala. Bantahan yang sudah dijangka. Saya menukar slide. Satu petikan baru muncul. Zhang Haoming menulis begini. Saya membaca ayat di skrin dengan perlahan, memberi penekanan pada setiap perkataan. Tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa keajaiban ekonomi yang mengagumkan dunia dicapai melalui gabungan semangat Malaysia, setiap individu rakyat yang dipenuhi dengan patriotisme. Dewan menjadi senyap sepenuhnya. Perkataan semangat Malaysia menarik perhatian ramai. Tanaka Hiroshi mengulangi perkataan itu berulang kali, manakala Richard Kim memiringkan kepalanya. Seorang pensyarah wanita Malaysia di barisan hadapan, Dr. Aisyah, tersenyum kecil. Saya menekankan perkataan itu sekali lagi. Semangat Malaysia. Saya berhenti seketika. Semua mata di dewan tertumpu kepada saya. Ini adalah istilah yang dicipta oleh seorang wartawan Cina untuk menggambarkan sentimen unik yang dimiliki oleh rakyat Malaysia. Heinz mencemuh. Tetapi kali ini bunyi ketawanya lemah. Itu hanyalah retorik, Edward. Ungkapan emosi semata-mata. Saya menukar slide. Halaman lain dari buku itu muncul. Kandungan temu bual diringkaskan. Zhang Haoming menemu bual usahawan Malaysia secara langsung. Inilah hasilnya. Di skrin, beberapa kandungan temu bual disenaraikan. Saya membaca salah satu daripadanya. Kami tidak berniaga untuk mencari wang. Kami berniaga untuk membina negara. Dewan mula berbisik-bisik. Seseorang bersiul perlahan. Saya terus membaca petikan seterusnya tanpa berhenti. Usahawan adalah pembina negara. Pesaing kami bukanlah syarikat lain, tetapi kemiskinan. Keheningan melanda.
Jean-Pierre meletakkan pennya dan menatap skrin. Richard Kim terus menulis sesuatu. Heinz melepaskan tangan yang bersilang dan membetulkan cermin matanya. Tangannya kelihatan sedikit menggeletar. Saya memandang tepat ke arah Heinz. "Profesor, adakah ini sekadar retorik?" Heinz tidak menjawab. Dia mengatup bibirnya rapat-rapat dan menatap saya. Saya beralih ke slide terakhir. Bahagian kesimpulan buku Zhang Haoming. Saya membaca ayat itu dengan perlahan dan jelas. Jika China ingin menjadi nombor 1 dunia, ia mesti belajar dari Malaysia, terutamanya semangat perpaduan rakyat Malaysia. Dewan menjadi riuh. Fakta bahawa seorang wartawan China berkata mereka perlu belajar dari Malaysia mengejutkan ramai orang. Terutamanya, riak wajah penyelidik dari China sangat ketara. Riak wajah tidak percaya, bingung dan termenung. Jean-Pierre meletakkan pennya sepenuhnya dan menyilangkan tangannya. Heinz mengangkat kepalanya. Pandangannya tajam, tetapi kurang yakin berbanding sebelumnya. Itu buku tahun 2005, pemerhatian dari 20 tahun yang lalu. Keadaannya pasti berbeza sekarang. Saya menjawab dengan tenang. Bantahan ini juga sudah dijangka. Kalau begitu, Profesor, bagaimana pula dengan keadaan sebelum itu? Heinz tidak menjawab. Dia hanya menatap saya, tanpa kata. Saya menutup komputer riba saya, perlahan-lahan, dengan berhati-hati. Apa yang diperhatikan oleh Zhang Haoming adalah hasilnya. Saya memandang sekeliling dewan. 203 orang semuanya memandang saya. Tetapi puncanya terletak lebih jauh di masa lalu. Jauh lebih mendalam. Keheningan melanda. Selepas kira-kira 10 saat saya berkata perlahan, biar saya tunjukkan puncanya. Melalui sejarah. Dewan menumpukan perhatian. Saya membuka semula komputer riba saya menyediakan slide baru. Jari saya berhenti seketika di atas papan kekunci. Jantung saya berdegup kencang. Heinz masih berdiri di hadapan podium. Wajahnya jelas menunjukkan rasa tidak selesa. Tetapi dia tidak kembali ke tempat duduknya. Dewan menahan nafas, menunggu. Jean-Pierre mengambil semula pennya, dan Richard Kim membetulkan kedudukannya. Dr. Aisyah mencondongkan badan lebih ke hadapan. Saya mengklik tetikus. Slide bertukar. Derma ratusan untuk wabak Kedah. Perkataan itu terpapar dengan jelas di skrin. Latar belakang hitam dengan tulisan putih. Ringkas tetapi memberi impak. Dewan menjadi senyap sepenuhnya. Heinz menyilangkan tangannya. Dagunya sedikit terangkat. Satu posisi bertahan. Saya menarik nafas dalam-dalam. Pertarungan sebenar bermula sekarang. Frasa derma ratusan untuk wabak Kedah terpapar besar di skrin. Dewan senyap. Saya membiarkan slide itu dan mula bercakap perlahan. Pada tahun 1909, negeri Kedah di Tanah Melayu dilanda wabak taun yang teruk. Pihak berkuasa kolonial British kekurangan sumber dan kaki tangan. Seseorang di Dewan mengangkat tangan. Dari University Science Politik Paris, Jean-Pierre memberinya kebenaran. Seberapa teruk keadaan itu? Saya beralih ke slide seterusnya. Carta perbandingan angka muncul. Kadar kematian sangat tinggi. Perkhidmatan kesihatan rasmi hampir lumpuh. Ia adalah satu bencana kemanusiaan. Dewan tergamam. Richard Kim mengangguk manakala Tanaka Hiroshi mula mengira sesuatu. Heinz masih menatap saya dengan tangan bersilang. Saya menyambung. Kerajaan tidak mempunyai keupayaan untuk menangani krisis ini secara berkesan. Kuasa pentadbiran berada di tangan penasihat British, yang lebih mementingkan kestabilan ekonomi daripada kebajikan rakyat. Slide bertukar. Gambar Alor Setar pada tahun 1909. Pegawai British berdiri di hadapan bangunan pentadbiran Melayu. Negara tidak berdaya, kata saya, dan berhenti seketika. Dewan memerhatikan saya. Saya beralih ke slide seterusnya. Keratan Akhbar bertarikh Februari 1909 muncul. Tulisan Jawi dan Rumi lama. Tetapi, pada bulan Februari di Alor Setar, sekumpulan pemimpin masyarakat tempatan dan pedagang membuat satu cadangan. Dewan menumpukan perhatian. Saya membaca perlahan, marilah kita, rakyat, mengumpul dana sendiri untuk membantu mereka yang menderita. Keheningan melanda. Seseorang ketawa kecil. Riak wajah tidak percaya. Heinz menggelengkan kepalanya. Saya terus bercakap tanpa berhenti. Dan pergerakan itu bermula. Pada ketika itu, seorang wanita yang duduk di barisan hadapan mengangkat tangannya. Ia adalah Dr. Aisyah, Profesor Sosiologi dari Universiti Malaya, Malaysia. Jean-Pierre memberinya kebenaran. Bolehkah saya menambah sedikit penjelasan? Jean-Pierre mengangguk. Dr. Aisyah berdiri. Dia memegang tablet dan mula bercakap perlahan. Gerakan kutipan derma ini merebak ke seluruh negeri dalam masa beberapa minggu.
Suara dokter. Aisyah tenang tetapi jelas. Para hadirin mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Pada mulanya, golongan bangsawan dan pedagang kaya yang turut serta, tetapi tidak lama kemudian, ia merebak ke semua lapisan masyarakat. Slide bertukar. Senarai penderma muncul. Saya menyerahkan komputer riba kepada Dr. Aisyah. Dia menunjuk ke skrin dengan penunjuk laser sambil berkata, para petani menyumbangkan sebahagian kecil hasil tanaman mereka. Nelayan menderma sebahagian daripada tangkapan mereka. Dewan mula berbisik-bisik. Dr. Aisyah tidak berhenti. Para ulama dan pemimpin agama juga turut serta. Kutipan derma diadakan di masjid-masjid dan surau-surau di seluruh negeri. Senarai seterusnya muncul di skrin. Dr. Aisyah terus berkata, malah kaum Cina dan India yang tinggal di Kedah juga turut serta. Mereka menubuhkan tabung mereka sendiri melalui persatuan dan kongsi. Keheningan melanda. 203 orang hadirin semuanya menatap skrin. Heinz juga diam membisu. Dr. Aisyah mengucapkan ayat terakhirnya. Ini adalah contoh di mana rakyat menganggap masalah negara sebagai masalah mereka sendiri. Apabila dia selesai, tepukan gemuruh kedengaran dari dewan. Hanya 1 atau 2 orang, tetapi jelas. Dr. Aisyah menunduk dan duduk semula. Saya kembali ke podium. Heinz mengangkat tangannya. Tunggu sekejap. Suara Heinz memenuhi dewan. Dewan menjadi senyap. Heinz berjalan perlahan ke arah podium. Itu situasi yang istimewa, kata Heinz. Suaranya rendah tetapi kuat. Ia adalah krisis kemanusiaan yang teruk di bawah pemerintahan kolonial, saat di mana kelangsungan hidup menjadi taruhan. Beberapa orang di dewan mengangguk. Heinz terus berkata, dalam krisis yang ekstrem, tingkah laku yang luar biasa akan muncul. Itu tidak boleh digeneralisasikan. Saya memandang Heinz. Logiknya seperti yang saya jangkakan. Saya menjawab dengan tenang. Kalau begitu, Profesor, izinkan saya bertanya satu soalan. Heinz memandang saya. Saya menukar slide. Statistik penyertaan muncul. Berapa ramai orang yang mengambil bahagian dalam gerakan ini? Dewan menjadi senyap. Saya membaca angka itu. Mengikut rekod yang ada, lebih 20.000 orang. Memandangkan populasi Kedah pada masa itu, ini adalah peratusan yang signifikan. Wajah Heinz menjadi tegang. Saya terus berkata, mereka datang dari pelbagai bangsa dan agama. Latar belakang mereka berbeza, tetapi mereka melakukan perkara yang sama. Jean-Pierre mengambil pennya. Richard Kim memiringkan kepalanya. Saya meninggikan suara saya. Adakah ini sekadar tindak balas terhadap situasi krisis? Heinz tidak menjawab. Dia diam membisu, menatap saya. Saya beralih ke slide seterusnya. Tempo kutipan derma dipaparkan. Gerakan ini berlangsung selama hampir 4 bulan. Dari Februari hingga Mei 1909, seseorang di dewan mengangkat tangan. Dari University Kyoto, Jepun. Jean-Pierre memberinya kebenaran. Apakah hasilnya? Adakah wabak itu dapat dikawal? Saya menggelengkan kepala. Pihak berkuasa British akhirnya campur tangan dan melaksanakan langkah-langkah kesihatan awam yang lebih sistematik. Bantuan dari rakyat amat membantu, tetapi ia tidak mencukupi untuk memadamkan wabak itu sepenuhnya. Keheningan melanda. Saya menyambung perlahan. Namun begitu, kutipan derma terus berjalan sehingga bulan Mei. Slide bertukar. Jumlah kutipan akhir muncul. Sejumlah $25.000 slat berjaya dikumpulkan. Dewan tergamam. Seseorang bersiul. Saya menambah, ia adalah satu jumlah yang besar pada masa itu, tetapi ia bukanlah penyelesaian mutlak kepada krisis. Heinz mencemu. Lihat, ia gagal. Emosi sahaja tidak dapat menyelesaikan apa-apa. Saya memandang tepat ke arah Heinz. Profesor, suara saya tenang tetapi jelas. Saya tidak bercakap tentang kejayaan sekarang. Dewan menumpukan perhatian. Saya terus berkata, saya bercakap tentang tindakan. Fakta bahawa 20.000 orang telah bergerak. Heinz diam membisu. Saya menukar slide. Petikan dari surat seorang pemimpin masyarakat tempatan dipaparkan dengan jelas. Tulisan Jawi lama. Saya membaca satu ayat daripadanya. Jika negeri ini binasa, kami juga akan binasa. Keheningan melanda. Selepas kira-kira 10 saat, Dr. Aisyah mengangkat tangannya semula. Jean-Pierre memberinya kebenaran. Dr. Aisyah berdiri dan berkata, negeri bukanlah sekadar satu institusi. Suara Dr. Aisyah memenuhi dewan. Negeri adalah diri mereka sendiri. Tepukan kecil kedengaran lagi dari dewan. Kali ini lebih ramai.
Heinz berdiri di hadapan podium dengan tangan bersilang, menatap skrin. Wajahnya tegang. Saya tidak menutup komputer riba saya. Saya menyediakan slide seterusnya. Dewan menahan nafas, menunggu. Ia bukan hanya berlaku pada tahun 1909, kata saya. Heinz mengangkat kepalanya. 89 tahun kemudian, perkara yang sama berlaku lagi. Slide bertukar. Tahun baru muncul di skrin. Angka 1998 terpapar besar di skrin. Dewan menjadi riuh. Richard Kim mencondongkan badan ke hadapan, dan Tanaka Hiroshi mengambil pennya. Heinz masih berdiri di hadapan podium, menatap saya. Wajahnya masih tegang. Saya mula bercakap perlahan. Pada November 1997, rizab pertukaran asing Malaysia jatuh ke paras yang membimbangkan. Slide bertukar. Satu graf muncul. Lengkung yang menurun secara drastik. Krisis kewangan Asia telah melanda. Seseorang di Dewan menggumam perlahan. Saya terus berkata, hutang jangka pendek negara melebihi rizab yang ada. Negara berada di ambang kemelesetan yang teruk. Jean-Pierre mengangkat tangannya. Situasi yang membawa kepada campur tangan IMF di negara lain. Saya mengangguk, tetapi Malaysia memilih jalan yang berbeza. Saya menukar slide. Tajuk-tajuk utama akhbar muncul. Krisis ekonomi, ringgit merudum, pasaran saham runtuh. Perkataan hitam memenuhi skrin. Pada Julai 1998, kerajaan secara rasmi melancarkan tabung ekonomi negara. Heinz melepaskan tangan yang bersilang. Dia melangkah setapak ke hadapan dan berkata, ketika itulah kerajaan menggesa rakyat untuk menderma. Ia adalah kempen yang diterajui oleh negara. Beberapa orang di Dewan mengangguk. Saya memandang tepat ke arah Heinz. Profesor, bolehkah Anda semak tarikhnya? Saya menukar slide. Satu garis masa muncul. Jadual yang disusun mengikut tarikh dari Mei hingga Julai 1998. Pengumuman rasmi kempen derma oleh kerajaan adalah pada 8 Julai 1998. Dewan menjadi senyap. Saya menunjuk ke garis masa dengan penunjuk laser. Tetapi kutipan derma oleh rakyat sudah bermula sejak akhir bulan Mei. Wajah Heinz menjadi tegang. Saya beralih ke slide seterusnya. Keratan akhbar dari Mei 1998 muncul. 25 Mei, sebuah masjid di Kuala Terengganu memulakan kutipan derma khas selepas solat Jumaat. 28 Mei, sebuah kuil di Pulau Pinang menganjurkan majlis makan malam amal untuk negara. Dewan mula berbisik-bisik. Richard Kim mula mencari sesuatu, dan Tanaka Hiroshi sedang mencatat nota. Saya meninggikan suara saya. 1 Jun, seorang suri rumah menelpon sebuah stesen radio. Dia ingin menderma barang kemasnya. Slide bertukar. Rakaman skrin dari berita TV3. Tarikhnya dicetak dengan jelas. 1 Jun 1998. Stesen TV terkejut. Tiada kempen yang disediakan. Tetapi panggilan terus masuk. Heinz mengangkat tangannya. Itu didorong oleh media. Orang ramai mengikutinya kerana dilaporkan di TV. Saya menggelengkan kepala. Panggilan pertama dibuat sebelum ia dilaporkan. Malah kaki tangan stesen TV pun terkejut. Rakyat sudah pun bergerak dahulu. Dewan tergamam. Saya menukar slide. Rekod derma sepanjang bulan Jun muncul. Sepanjang bulan Jun, tiada pengumuman rasmi kerajaan, tiada kempen rasmi, tetapi derma terus berjalan. Jean-Pierre meletakkan pennya. Dia menatap skrin. Saya terus berkata, pada 8 Julai 1998, kerajaan, setelah melihat gerakan rakyat, akhirnya mengumumkan kempen rasmi. Wajah Heinz memerah. Dia meninggikan suaranya. Tetapi pada akhirnya, ia dianjurkan oleh kerajaan. Ia berlaku dalam sistem. Saya menjawab dengan tenang. Tetapi kali ini, tiada penjajahan atau paksaan. Selepas saya berkata begitu, Dewan menjadi riuh. Heinz diam membisu. Saya merendahkan suara saya. Tahun 1909 adalah krisis kelangsungan hidup. Seperti yang Profesor katakan, ia adalah situasi yang istimewa. Dewan menjadi senyap. Semua orang memerhatikan saya. Tetapi tahun 1998 berbeza. Negara tidak akan musnah. Ia hanyalah krisis ekonomi. Saya menukar slide. Graf KDNK Malaysia pada tahun 1997 muncul. Malaysia sudah pun menjadi salah sebuah ekonomi utama di rantau ini. Proses demokrasi juga telah berjalan. Heinz menyilangkan tangannya. Dia tidak berkata apa-apa. Saya terus berkata, institusi wujud, undang-undang wujud, sistem wujud.
Tetapi rakyat tidak menunggu sistem itu. Di barisan hadapan, Dr. Aisyah mengangkat tangannya. Jean-Pierre memberinya kebenaran. Dr. Aisyah berdiri dan berkata, "Saya berusia 15 tahun ketika itu." Suara Dr. Aisyah memenuhi Dewan. Dewan menumpukan perhatian kepadanya. Ibu saya mengeluarkan gelang perkahwinannya. Ayah saya menyerahkan jam tangannya. Tiada siapa yang menyuruh. Keheningan melanda. Dr. Aisyah terus berkata, "Ia hanyalah perkara yang wajar dilakukan, kerana negara sedang dalam kesusahan." Dr. Aisyah duduk semula. Tepukan kecil kedengaran dari Dewan. Saya menukar slide. Statistik penyertaan muncul. Dianggarkan lebih 500,000 orang mengambil bahagian secara rasmi, tidak termasuk sumbangan tidak rasmi yang tidak terkira banyaknya. Riak terkejut kelihatan di wajah para hadirin. Seseorang bersiul. "Saya menekankan angka itu sekali lagi. Lebih 1,5 juta orang, Profesor. Kira-kira 25% daripada populasi pada masa itu." Haynes tidak menjawab. Dia berdiri di hadapan podium, menatap skrin. Wajahnya tegang. Saya beralih ke slide seterusnya. Jumlah kutipan derma muncul. Lebih 100 juta riku telah dikumpulkan dalam beberapa bulan. Dewan menjadi riuh. Richard Kim menaip sesuatu di kalkulatornya. Tanaka Hiroshi menggelengkan kepalanya sambil menulis sesuatu. Saya menambah. Pada kadar pertukaran ketika itu, ia bersamaan dengan kira-kira 25 juta dolar AS. Jean-Pierre menanggalkan cermin matanya. Dia mengelap lensanya sambil bertanya, "Adakah wang itu menyelesaikan krisis?" Saya menggelengkan kepala. Tidak. Hutang negara jauh lebih besar. Kutipan derma itu tidak mencukupi. Haynes mencemuh. Lihat, ia gagal pada akhirnya. Saya memandang tepat ke arah Haynes. "Profesor, saya tidak membincangkan kejayaan atau kegagalan sekarang." Dewan menumpukan perhatian. Saya meninggikan suara saya. Saya bercakap tentang tindakan. Fakta bahawa 1,5 juta orang telah bergerak. Mulut Haynes terkatup rapat. Saya menukar slide. Keratan akhbar antarabangsa muncul. CNN, BBC, New York Times, semua artikel dari tahun 1998. Media antarabangsa melaporkan begini. Saya membaca tajuk artikel BBC. "Rakyat Malaysia cuba menyelamatkan negara mereka sendiri." Dewan tergamam. Saya juga membaca artikel CNN. "Ini bukan dasar kerajaan. Ini adalah gerakan sukarela rakyat." Keheningan melanda. Saya beralih ke slide terakhir. Satu angka besar muncul. 89 tahun. Dewan senyap. Saya berkata perlahan. Dari 1909 hingga 1998, 89 tahun, 2 generasi telah berlalu. Pemerintahan kolonial telah berakhir, kemerdekaan dicapai, konfrontasi dihadapi, dan demokrasi dibina. Haynes masih berdiri di situ. Tangannya kelihatan sedikit menggeletar. Institusi telah berubah, undang-undang telah berubah, sistem telah berubah sepenuhnya. Saya merendahkan suara saya. Tetapi tindakan rakyat tetap sama. Bunyi nafas di Dewan seolah-olah terhenti. Saya memandang tepat ke arah Haynes. "Profesor, bagaimana Anda akan menjelaskan ini?" Haynes tidak menjawab. Buat pertama kalinya, dia terdiam. Dia hanya menatap saya. Wajahnya jelas, menunjukkan rasa bingung. Saya tidak menutup komputer riba saya. Saya menyediakan slide seterusnya. Dan 23 tahun kemudian, perkara yang sama berlaku lagi. Dewan menjadi riuh. Saya memaparkan slide. Angka 2021 terpapar besar di skrin. Riuh rendah di Dewan semakin kuat. Haynes masih berdiri di hadapan podium dengan tangan bersilang. Wajahnya tegang. Jean-Pierre memegang pennya dan memerhatikan saya. Manakala Richard Kim dan Tanaka Hiroshi mencondongkan badan lebih ke hadapan. Saya mula bercakap perlahan. Pada Julai 2021, Malaysia menghadapi gelombang pandemik COVID-19 yang paling teruk. Perintah kawalan pergerakan yang ketat dilaksanakan. Slide bertukar. Tajuk-tajuk utama berita muncul. Lockdown. Diperketat. Ramai hilang pendapatan. Keluarga terdesak. Perkataan hitam memenuhi skrin. Seseorang di Dewan mengangkat tangan. Dari University Oxford, UK. Jean-Pierre memberinya kebenaran. Apa yang berlaku seterusnya? Saya beralih ke slide seterusnya. Satu gambar muncul. Sebuah bendera putih diikat pada sebatang kayu dan digantung di luar tingkap rumah. Dewan menumpukan perhatian. Saya terus berkata, ini adalah isyarat bahawa penghuni rumah ini memerlukan bantuan makanan segera. Slide bertukar.
Garis massa muncul. Gerakan bendera putih ini bermula di media sosial sekitar akhir bulan Jun. Heinz mengangkat tangannya. Suaranya masih tegas. Jadi, kerajaan pasti telah mengumumkan pakej bantuan. Saya menggelengkan kepala. Kerajaan memang mempunyai program bantuan, tetapi birokrasinya lambat dan tidak semua orang yang memerlukan dapat mencapainya dengan segera. Saya menukar slide. Garis massa lain muncul. Tetapi sebelum bantuan rasmi tiba di banyak tempat, rakyat sudah pun bergerak. Dewan menjadi senyap. Saya menunjuk ke garis massa dengan penunjuk laser. 29 Jun, seorang pengguna Twitter mencadangkan idea bendera putih. Dalam beberapa jam, ia menjadi tular. 1 Julai, orang ramai mula menghantar gambar bendera putih di kawasan kejiranan mereka, meminta bantuan jiran untuk menyiasat. Wajah Heinz menjadi tegang. Saya meninggikan suara saya. 3 Julai, jam 10 malam. Slide bertukar. Satu rakaman skrin dari Facebook. Seorang lelaki muda menyiarkan gambar beberapa beg beras dan barangan runcit di dalam keretanya. Saya nampak ada bendera putih di flat berdekatan. Sesiapa tahu nomor unit. Saya ada sedikit barangan untuk dihantar. Lelaki ini tidak menunggu arahan. Dia bertindak sendiri. Dewan menahan nafas, melihat siaran itu. Saya menyambung. Ini bukan kes terpencil. Slide bertukar. Peta Malaysia muncul. Titik-titik merah ditandakan di banyak tempat. Dalam masa beberapa minggu, ribuan rakyat biasa, NGO kecil, dan pemilik kedai runcit mula mengagihkan bantuan makanan kepada mereka yang mengibarkan bendera putih. Dewan menjadi riuh. Richard Kim sedang mengira sesuatu, manakala Tanaka Hiroshi menggelengkan kepalanya sambil mencatat nota. Saya menunjuk ke peta dengan penunjuk laser. Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang, Kota Kinabalu. Bukan sahaja di bandar-bandar besar. Ia berlaku di pekan-pekan kecil dan kampung-kampung juga. Heinz mencela. Itu kerana laporan media. Orang ramai bertindak balas kerana media melaporkan krisis itu. Saya memberikan jawapan yang telah saya sediakan. Profesor, gerakan ini bermula di media sosial, di peringkat akar umbi. Media arus perdana hanya mula membuat liputan meluas selepas ia menjadi fenomena. Mulut Heinz terkatup rapat. Saya terus berkata, rakyat melihat kesusahan jiran mereka. Mereka tidak dapat menunggu bantuan rasmi yang lambat tiba. Mereka sedar bahawa seseorang perlu bertindak, dan mereka mula bergerak sendiri. Di barisan hadapan, Dr. Aisyah mengangkat tangannya. Jean-Pierre memberinya kebenaran. Dr. Aisyah berdiri dan berkata, pada masa itu, ramai yang bergelut dari segi kewangan. Suara Dr. Aisyah memenuhi Dewan. Dewan menumpukan perhatian kepadanya. Ramai yang menderma juga bukanlah orang kaya. Mereka adalah orang biasa yang berkongsi apa yang mereka ada. Keheningan melanda. Dr. Aisyah terus berkata, tanpa nama, tanpa menuntut balasan. Dr. Aisyah duduk semula. Tepukan kecil kedengaran dari Dewan. Saya menukar slide. Gambar-gambar barangan bantuan muncul. Bukan sahaja makanan, pelitup muka, pen sanitasi tangan, susu formula bayi, lampin. Orang ramai menghantar apa sahaja yang mereka mampu kepada jiran yang tidak dikenali. Jean-Pierre meletakkan pennya. Dia menanggalkan cermin matanya dan mengelap lensanya sambil bertanya, jadi, adakah krisis itu selesai? Saya menggelengkan kepala. Tidak. Kerajaan akhirnya mempercepatkan pengagihan bantuan. Bantuan daripada rakyat sahaja tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang lebih besar. Heinz mencemuh. Lihat, ia gagal pada akhirnya. Kerajaan yang menyelesaikannya. Saya memandang tepat ke arah Heinz. Profesor, saya tidak membincangkan kejayaan atau kegagalan sekarang. Saya bercakap tentang kelajuan tindakan. Heinz tidak menjawab. Saya menukar slide. Satu angka besar muncul. 24 jam. Dewan menumpukan perhatian. Saya berkata perlahan. Bagi sebuah keluarga yang kelaparan, 24 jam adalah penentu antara makan atau tidak. Slide bertukar. Petikan dari seorang penerima bantuan muncul. Bantuan kerajaan akan datang minggu depan. Tetapi kami tiada makanan untuk malam ini. Terima kasih kepada jiran yang menghantar beras, kami dapat makan. Dewan mula berbisik-bisik. Saya terus berkata, kerajaan mengadakan mesyuarat. Korporat membincangkan sumbangan CSR. Tetapi rakyat sudah pun bergerak. Saya memandang Heinz. Profesor, pada tahun 1999 dan 1998 ada masa. Beberapa bulan, beberapa minggu. Tetapi pada tahun 2021, isunya adalah serta-merta. Tiada masa untuk institusi berfungsi.
Keheningan melanda. Selepas kira-kira 10 saat, saya beralih ke slide terakhir. 3 tahun dipaparkan sebaris. 1999, 1998, 2021. Saya berkata perlahan. 112 tahun. Dewan menahan nafas. Saya menunjuk ke setiap tahun dengan penunjuk laser sambil berkata, pada tahun 1900 negara berada di bawah pemerintahan kolonial. Pada tahun 1998, negara menghadapi krisis ekonomi. Pada tahun 2021, negara adalah sebuah negara maju di rantau ini. Saya meletakkan penunjuk. Situasinya berbeza, zaman berbeza, institusi, undang-undang, dan sistem sama sekali berbeza. Haynes masih berdiri di situ. Tangannya kelihatan sedikit menggeletar, tetapi tindak balas rakyat tetap sama. Saya merendahkan suara saya. Mereka bergerak sebelum kerajaan, tanpa organisasi, tanpa arahan, tanpa balasan. Tepukan kecil kedengaran dari Dewan, bukan 1 atau 2 orang. Ia semakin kuat. Jean-Pierre juga meletakkan pennya dan bertepuk tangan. Richard Kim dan Tanaka Hiroshi juga mengangguk sambil bertepuk tangan. Hanya Haynes yang tidak bergerak. Dia berdiri di hadapan podium dengan tangan bersilang, menatap skrin. Wajahnya tegang, bibirnya terkatup rapat, dan matanya menunjukkan perasaan yang bercampur baur. Kemarahan, kebingungan, dan sesuatu seperti kesedaran terpancar di wajahnya. Tepukan berhenti. Dewan kembali senyap. Saya tidak menutup komputer riba saya memandang tepat ke arah Haynes. Profesor, suara saya memenuhi Dewan. Sekarang, saya akan bertanya kepada Anda. Haynes mengangkat kepalanya. Dia memandang saya. 203 orang hadirin memerhatikan kami berdua. Saya berkata perlahan, bolehkah Anda menjelaskan ini dengan struktur? Haynes tidak menjawab. Dia berdiri di hadapan podium, menatap saya. 5 saat berlalu. 10 saat berlalu. Dewan senyap sepenuhnya. Saya bertanya lagi, Profesor, bolehkah Anda menjelaskan ini dengan struktur? Otot rahang Haynes bergerak. Dia melepaskan tangan yang bersilang dan membetulkan cermin matanya, perlahan-lahan, dengan berhati-hati. Kemudian, dia membuka mulut. Itu. Suara Haynes kedengaran. Lebih rendah daripada biasa. Ada keraguan di dalamnya. Itu hanyalah penyimpangan sosial. Dewan mula berbisik-bisik. Seseorang menggumam perlahan. Jean-Pierre mengambil pennya dan memandang Haynes. Richard Kim memiringkan kepalanya. Saya segera membalas. Penyimpangan? Suara saya memenuhi Dewan. Haynes memandang saya. Saya membuka semula komputer riba saya. Saya memaparkan slide. 3 tahun muncul di skrin. 1990-98, 2021. Adakah kesemuanya ini penyimpangan? Dewan menahan nafas. Saya menunjuk ke setiap tahun dengan penunjuk laser. Penyimpangan yang berulang 3 kali dalam tempoh 112 tahun. Haynes tidak menjawab. Tangannya masuk ke dalam poket sutnya. Dia sedang memegang bekas cermin matanya. Dia gelisah. Saya tidak berhenti. Profesor, selama 30 tahun Anda telah mengkaji teori sosial strukturalisme. Dewan menumpukan perhatian. Saya menyambung perlahan. Anda mengatakan institusi yang menggerakkan rakyat. Sistem yang menentukan tindakan. Wajah Haynes menjadi tegang. Saya meninggikan suara saya. Kalau begitu, bagaimana mungkin tindakan yang sama berulang apabila tiada institusi yang mengarahkannya? Keheningan melanda. Haynes mengatup bibirnya rapat-rapat. Pandangannya beralih dari saya, ke skrin, dan kemudian ke lantai. Buat pertama kalinya, dia mengelak pandangan saya. Seseorang di barisan belakang mengangkat tangan. Dari Universiti Bebas Berlin, Jerman, Jean-Pierre memberinya kebenaran. Profesor Haynes, adakah Anda mempunyai sebarang komen? Haynes tidak menjawab. Dia masih memandang lantai. 5 saat berlalu, Dewan mula menjadi riuh. Jean-Pierre berkata lagi, Profesor? Haynes mengangkat kepalanya. Matanya kelihatan goyah. Pandangan yang telah kehilangan keyakinan. Dia perlahan-lahan membuka mulut. Itu adalah kes-kes terpencil. Suara Haynes lemah. Bukan lagi suara yang kuat seperti sebelumnya. Ketawa kecil kedengaran dari Dewan. Ejekan. Saya menukar slide. Statistik penyertaan muncul. Pada tahun 1900 1.000 orang mengambil bahagian. Angka itu terpapar besar di skrin. Pada tahun 1998, lebih 500.000 orang mengambil bahagian. Angka yang lebih besar muncul. Pada tahun 2021, terdapat ribuan insiden bantuan yang direkodkan. Saya memandang tepat ke arah Haynes. Profesor,
Adakah ini terpencil? Heinz tidak menjawab. Dia menyilangkan tangannya. Satu posisi bertahan. Saya terus berkata, adakah 20.000 orang itu terpencil? Adakah 500 juta orang juga terpencil? Saya dapat melihat orang mengangguk di dewan. Dr. Aisyah juga mengangguk. Richard Kim sedang menulis sesuatu. Tanaka Hiroshi sedang memandang Heinz. Heinz membuka mulut. Suaranya menjadi semakin lemah. Itu adalah situasi yang istimewa dalam situasi krisis. Saya memotongnya. Tahun 1909 adalah krisis kolonial. Saya akui. Heinz memandang saya. Saya terus berkata, tahun 1998 adalah krisis ekonomi. Saya juga akui. Wajah Heinz kelihatan sedikit lega. Saya meninggikan suara saya. Tetapi bagaimana pula dengan tahun 2021? Slide bertukar. Graf KDNK Malaysia pada tahun 2021 muncul. Pada tahun 2021, Malaysia adalah salah sebuah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Pendapatan per kapita melebihi $11,000 AS, ahli APEC. Dewan menumpukan perhatian. Saya terus berkata, sebuah negara demokrasi, sebuah negara berdaulat undang-undang, sebuah negara maju dengan institusi yang mantap. Saya memandang Heinz. Adakah lockdown sementara merupakan krisis kelangsungan hidup negara? Heinz tidak menjawab. Saya bertanya dengan lebih kuat. Adakah beberapa keluarga yang memerlukan makanan sama dengan krisis kolonial atau kebankrapan negara? Keheningan melanda. Wajah Heinz memerah. Dia diam membisu. Tepukan kecil kedengaran dari dewan. 1 atau 2 orang. Saya beralih ke slide terakhir. Perbandingan 3 situasi muncul. 909, krisis kemanusiaan kolonial. 1998, keruntuhan ekonomi. 2021, kesusahan komuniti. Saya menunjuk ke setiap item. Skala krisis berbeza. Tetapi tindak balas rakyat adalah sama. Dewan mula berbisik-bisik. Jean-Pierre menghidupkan mikrofon. Profesor Miller, jadi apakah kesimpulan Anda? Saya berhenti seketika. 203 orang hadirin memerhatikan saya. Heinz juga menatap saya. Pandangannya bercampur baur, kemarahan, kebingungan, dan riak wajah yang tidak mahu mengakui sesuatu. Saya berkata perlahan, ini bukan institusi. Tanggan Heinz bergetar. Ini adalah budaya. Dewan tergamam. Saya meninggikan suara saya. Ia adalah DNA. Ia adalah sentimen. Ia adalah semangat Malaysia. Heinz menggelengkan kepalanya. Lemah, perlahan. Dia cuba membuka mulut. Tetapi tiada perkataan yang keluar. Dia mengatup mulutnya semula. Di barisan hadapan, Dr. Aisyah mengangkat tangannya. Jean-Pierre memberinya kebenaran. Dr. Aisyah berdiri. Biar saya tambah. Suara Dr. Aisyah memenuhi dewan. Dia memegang tablet dan berkata, bagi rakyat Malaysia, negara bukanlah sekadar institusi. Negara adalah sebahagian daripada diri mereka sendiri. Konsep gotong royong. Dewan menjadi senyap. Dr. Aisyah terus berkata, jika syarikat muflis, Anda boleh bekerja di syarikat lain. Tetapi jika negara runtuh, tiada tempat lain untuk pergi. Keheningan melanda. Dr. Aisyah mengucapkan ayat terakhirnya. Itulah sebabnya mereka bergerak, tanpa arahan, tanpa organisasi, tanpa balasan. Dr. Aisyah duduk semula. Tepukan gemuruh meletus dari dewan. Kali ini, ramai yang bertepuk tangan. Jean-Pierre, Richard Kim, dan Tanaka Hiroshi juga bertepuk tangan. Hanya Heinz yang tidak bergerak. Dia berdiri di hadapan podium dengan tangan bersilang. Kepalanya sedikit tertunduk, pandangannya ke lantai, bibirnya terkatup rapat, dan otot rahangnya bergetar halus. Tepukan berhenti. Dewan kembali senyap. Heinz perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Dia memandang saya. Buat pertama kalinya dalam 15 tahun, saya melihat kekalahan di matanya. Saya tidak menutup komputer riba saya. Saya menyediakan slide terakhir. Dewan menahan nafas, menunggu. Saya berkata perlahan, Profesor, izinkan saya katakan satu perkara lagi. Heinz tidak menjawab. Dia hanya menatap saya. Saya memaparkan slide. Satu soalan terpapar besar di skrin. Satu soalan terpapar besar di skrin. Latar belakang hitam dengan tulisan putih. Ringkas tetapi memberi impak. Jika pengecualian berulang selama 100 tahun, bukankah itu budaya dan DNA? Dewan senyap sepenuhnya. 203 orang semuanya menatap skrin. Heinz juga menatap skrin. Bibirnya kelihatan sedikit menggeletar. Saya mula bercakap perlahan. Profesor, selama 30 tahun Anda telah mengkaji strukturalisme.
Suara saya memenuhi dewan. Heinz menoleh memandang saya. Anda mengatakan institusi yang menggerakkan rakyat. Sistem yang menentukan tindakan. Heinz tidak menjawab. Saya terus berkata, tetapi di Malaysia, rakyat bergerak sebelum institusi. Slide bertukar. 3 peristiwa dipaparkan sebaris. 1909, derma wabak Kedah. 1998, tabung ekonomi negara. 2021, gerakan bendera putih. Saya menunjuk ke setiap peristiwa dengan penunjuk laser. Ketiga-tiga kali lebih cepat daripada kerajaan. Dewan menumpukan perhatian. Ketiga-tiga kali tiada organisasi formal. Richard Kim mengangguk. Ketiga-tiga kali tiada balasan. Tanaka Hiroshi sedang mencatat nota. Namun, tindakan yang sama berulang. Saya meletakkan penunjuk dan memandang tepat ke arah Heinz. Profesor, bolehkah Anda menjelaskan ini dengan betul? Keheningan melanda. 5 saat. 10 saat. 15 saat. Heinz tidak menjawab. Dia berdiri dengan tangan bersilang, memandang lantai. Bahunya kelihatan sedikit menggeletar. Jean-Pierre menghidupkan mikrofon. Profesor Heinz. Heinz mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat. Bibirnya terkatup rapat. Dia perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Ia bukan jawaban. Ia adalah penyerahan kalah. Dewan mula berbisik-bisik. Seorang profesor dari Universiti Bebas Berlin berdiri. Jean-Pierre memberinya kebenaran. Profesor Miller, adakah perkara seperti ini mungkin berlaku di negara lain? Saya berfikir sejenak dan menjawab dengan jujur. Saya tidak tahu. Dewan menjadi riuh. Saya terus berkata, saya hanya mengkaji Malaysia. Anda semua lebih tahu tentang kes di negara lain. Richard Kim mengangkat tangannya. Jean-Pierre memberinya kebenaran. Saya tidak pernah melihatnya di China, gerakan sukarela seperti ini. Tanaka Hiroshi juga mengangkat tangannya. Jepun juga sama. Kerajaan bergerak dahulu dan rakyat mengikut. Seorang profesor dari Universiti Sorbonne, Prancis berdiri. Eropah juga begitu. Badan sivil yang menganjurkan, kempen dimulakan, dan kemudian penyertaan berlaku. Dewan menjadi riuh. Ramai orang menganggukkan kepala. Saya berkata perlahan, kalau begitu, Malaysia adalah istimewa. Dr. Aisyah mengangkat tangannya. Jean-Pierre memberinya kebenaran. Dr. Aisyah berdiri dan berkata, bukan istimewa. Suara Dr. Aisyah memenuhi dewan. Hanya berbeza. Dewan menjadi senyap. Dr. Aisyah terus berkata, rakyat di barat menuntut hak mereka. Rakyat di timur China, Jepun, memenuhi kewajipan mereka. Tetapi rakyat Malaysia menganggap negara sebagai sebahagian daripada diri mereka sendiri. Keheningan melanda. Dr. Aisyah mengucapkan ayat terakhirnya. Itulah sebabnya mereka bergerak, menganggapnya sebagai perkara yang wajar. Dr. Aisyah duduk. Tepukan gemuruh meletus dari dewan. Kali ini, hampir semua orang bertepuk tangan. Jean-Pierre, Richard Kim, Tanaka Hiroshi, malah orang di barisan belakang juga bertepuk tangan. Hanya Heinz yang tidak bergerak. Dia berdiri di hadapan podium, menundukkan kepalanya, dengan tangan bersilang. Bahunya bergetar kecil. Saat di mana teori yang dibinanya selama 30 tahun runtuh. Tepukan berhenti. Jean-Pierre menghidupkan mikrofon. Profesor Miller, bolehkah Anda berikan kesimpulan Anda? Saya menggelengkan kepala. Tiada kesimpulan. Dewan menjadi riuh. Saya menukar slide ke halaman terakhir. Hanya satu soalan terpapar. Apakah itu sebuah negara? Saya berkata perlahan, saya tidak datang ke sini hari ini untuk memberi jawaban. Dewan menumpukan perhatian. Saya datang untuk bertanya soalan. Saya menunjuk ke soalan di skrin. Adakah negara itu sebuah institusi atau satu sentimen? Keheningan melanda. Saya terus berkata, adakah ia sebuah sistem atau satu budaya? Tiada siapa yang menjawab. Adakah ia sebuah struktur atau satu DNA? Saya menutup komputer riba saya. Slide dimatikan. Saya memandang sekeliling dewan perlahan-lahan. Saya tidak tahu. Suara saya memenuhi dewan. Tetapi dengan melihat Malaysia, sekurang-kurangnya saya tahu satu perkara. 203 orang hadirin memerhatikan saya. Di sesetengah negara, negara lebih lambat daripada rakyatnya. Heinz mengangkat kepalanya. Dia memandang saya. Pandangannya bercampur baur. Rakyat bergerak sebelum institusi berfungsi. Tindakan bermula sebelum sistem dibina. Saya memandang tepat ke arah Heinz. Profesor, adakah ini penyimpangan atau budaya? Heinz tidak menjawab. Dia diam membisu, menatap saya.
Beberapa saat berlalu, dan kemudian, perlahan-lahan, sangat perlahan, dia menundukkan kepalanya. Satu pengakuan. Dewan tergamam. Jean-Pierre meletakkan pennya dan bertepuk tangan. Richard Kim, Tanaka Hiroshi, dan Dr. Aisyah juga bertepuk tangan. Semakin ramai orang mula bertepuk tangan. Di tengah-tengah tepukan, Haynes perlahan-lahan kembali ke tempat duduknya. Langkahnya berat, dia duduk di sudut barisan belakang. Dengan kepala tertunduk, tepukan berhenti. Jean-Pierre menghidupkan mikrofon. Terima kasih, Profesor Miller. Kita akan mulakan sesi soal jawab. Banyak tangan diangkat. Saya memilih seorang demi seorang. Penyelidik Amerika, penyelidik Perancis, penyelidik Cina. Soalan datang bertubi-tubi. Bagaimana sistem pendidikan Malaysia? Bagaimana struktur keluarganya? Adakah trauma sejarah mempengaruhinya? Saya menjawab dengan jujur. Apa yang saya tahu, saya jawab. Apa yang saya tidak tahu, saya katakan tidak tahu. Sesi soal jawab berlangsung selama 30 menit. Soalan terakhir diajukan oleh seorang profesor dari University Kyoto, Jepun. Profesor Miller, adakah Malaysia akan terus begini di masa hadapan? Saya berfikir sejenak dan menjawab, saya tidak tahu. Tetapi jika ia telah berulang 3 kali dalam 112 tahun, mungkin ia akan berterusan. Saya dapat melihat orang mengangguk di dewan. Jean-Pierre menghidupkan mikrofon. Sesi hari ini tamat. Berikan tepukan gemuruh sekali lagi untuk Profesor Miller. Tepukan gemuruh meletus dari dewan. Saya menundukkan kepala. Bunyi tepukan memenuhi dewan. Orang ramai mula bangun satu persatu. Beberapa orang datang kepada saya untuk berjabat tangan. Dr. Aisyah juga datang. Dia tersenyum dan berkata, "Syabas." Saya mengangguk. Richard Kim juga datang. Sangat mengagumkan. Bolehkah Anda kongsikan bahan Anda? Saya memberikan kad perniagaan saya. Tanaka Hiroshi juga mendekati. Adakah Anda akan mengkaji Jepun juga? Saya boleh bantu. Saya mengucapkan terima kasih. Orang ramai mula meninggalkan dewan satu persatu. Dewan semakin kosong. Sambil mengemas komputer riba, saya memandang sekeliling dewan. Haynes masih duduk di sudut barisan belakang. Dengan kepala tertunduk, tiada siapa di hadapannya. Dia keseorangan. Saya memasukkan komputer riba ke dalam beg dan turun dari podium. Perlahan-lahan saya berjalan ke arah tempat duduk Haynes. Haynes mengangkat kepalanya. Melihat saya, dia tersenyum kecil. Senyuman yang sayu. Bagus sekali, Edward. Suara Haynes rendah. Saya berdiri di hadapannya. Profesor. Haynes mengangkat tangannya untuk menghentikan saya. Tidak perlu minta maaf. Kamu betul. Keheningan melanda. Haynes perlahan-lahan berdiri. Dia memandang saya. Selama 30 tahun, saya hanya melihat struktur. Saya hanya mengkaji sistem. Haynes memandang ke arah tingkap. Tetapi manusia lebih rumit daripada sistem. Saya tidak menjawab. Haynes memandang saya semula. Teruskan kajianmu, Edward. Malaysia adalah satu kes yang menarik. Haynes mengambil bagnya dan perlahan-lahan keluar dari dewan. Susuk tubuhnya dari belakang kelihatan kecil. Saya tinggal seorang diri di dewan, memandang kerusi-kerusi kosong. 240 kerusi kosong. Skrin slide telah dimatikan. Saya mendekati tingkap. Tasik Geneva kelihatan. Ombaknya beralun perlahan. Hari ini, saya tidak dapat memberi jawaban. Saya hanya bertanya soalan, tetapi itu sudah cukup, kerana sesetengah soalan lebih penting daripada jawapan. Apakah itu sebuah negara? Siapakah itu rakyat? Antara institusi dan budaya, yang mana didahulukan? Saya masih tidak tahu. Tetapi dengan mengkaji Malaysia, sekurang-kurangnya saya belajar satu perkara. Di sesetengah negara, rakyat lebih pantas daripada negara. Dan itu bukanlah satu perkara yang buruk.